wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh dalam kita punya pembelajaran ataupun tutorial tentang pembuatan two-plate mount, jadi saya nak sharing sikit kepada semua macam mana ataupun asas ataupun teknik macam mana sebenarnya kita nak belajar, macam mana kita nak menguasai ilmu. Okey, sebenarnya ni cuma pendapat peribadi saya je. Cuma kalau ada yang baik nak ambil boleh guna, silakan. Kalau tak, abaikan je. Okey. Jadi kita nak memahami dulu ilmu. Okey, macam mana ilmu? Jadi apa pembahagian ilmu? Yang mana dikatakan ilmu, yang mana dikatakan bukan. Jadi bila kita tak faham benda ni, kita tak ada pemahaman yang jelas, jadi kita jadi susah dalam belajar. Okey, dalam semua aspek, dalam semua bidang. Okey, maknanya ilmu ni ada pecahan dia dua. Okey, contohnya macam kita katakan ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu falsafah, ilmu akidah. Okey, jadi dua benda yang berbeza. Contohnya tadi kalau ilmu falsafah ataupun ilmu dunia, asas dia ilmu akal ataupun ilmu pemikiran. Kalau ilmu akidah, asas dia ilmu wahyu. Okey, tapi saya tak mau cerita tentang benda tu. Saya nak cerita tentang ilmu falsafah ataupun ilmu dunia. Lepas kita belajar bab ni. Nanti kalau cerita bab yang tu, kita cerita bab yang tu. Okey, kita asingkan dia. Jadi mana yang dikatakan asas ilmu? Mana yang dikatakan ilmu? Okey, dalam ilmu falsafah ataupun ilmu dunia. Okey, yang dikatakan ilmu itu ialah mathematics. Okey, ataupun saya ambil contoh yang paling mudah, katakan subjek peperiksaan untuk pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita yang menduduki UPSR. Okey, UPSR ni ada 4 subjek contoh dia. Ada mathematics, ada science, BM dan BI. Lepas tu ada 6 paper. Okey, jadi tips ni ibu-ibu bapa-bapa boleh kongsi dengan anak-anak supaya dia nampak pembelajaran tu sebenarnya mudah. Macam mana nak menguasainya. Tapi dia kena bergantung pada diri sendiri juga yang kena belajar tu. Okey, saya sharekan satu teknik ataupun kaedah yang mudah untuk memahami. Okey, kita balik kepada ilmu tadi. Yang dikatakan ilmu itu ialah mathematics. Okey, maknanya mathematics tu mesti dipelajari, mesti dipahami, mesti diketahui dengan betul, dengan sempurna. Okey, yang lain itu bukan ilmu. Dia adalah pecahan ilmu. Okey, saya bagi satu contoh teknik ataupun analogi mudah untuk kita faham. Okey, kepada semua pelajar-pelajar, saya sendiri pun pakai benda yang sama je. Okey, contohnya dalam kita belajar, kita pergi sekolah, masa kita darjah 3 ke darjah 4 ke baru nak masuk tentang belajar tentang darab kan. Okey, cikgu beritahu kita, cikgu ajar kita, murid-murid 2 kali 5 adalah 10. Sifir kan, 2 kali 5 10. Sebab tu ada pelajar dia hafal benda tu semua tanpa dia ketahui apa-apa. Yang ada teknik macam mana nak menghafal sifir. Banyak teknik macam mana nak menghafal sifir. Okey, cikgu kata 2 kali 5 10. Kita pun tengok cikgu, lepas tu kita kata kita percayalah pasal cikgu yang cakap. Cikgu yang cakap kita percaya 2 kali 5 10 dan seterusnya sampai habis semua. Lepas tu bila kita pergi belajar kepada sains, okey? Sains bukan ilmu. Sains adalah pecahan ilmu. Dia adalah pembuktian mathematics. Okey, saya bagi contoh. Tadi kita belajar dalam mathematics bahawa 2 kali 5 adalah 10. Bila kita pergi ke dalam matematik, pembelajarannya adalah eksperimen ataupun kajian ataupun selidik ataupun analisis. Itu ikut peringkat, ikut tahap. Okey, cikgu kata, okey, masuk kelas, cikgu cakap murid-murid ambil lidi satu, patahkan setiap satu sepanjang 2 cm. Kita pun ikut patahkan satu-satu. Okey, bentuk 5 kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 batang lidi. Okey, kita pun ikut 2 2 2 2 2. Lepas tu cikgu suruh kira. Okey, cuba sekarang kira. Kita pun kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, betul tak 10? Betul 10. Jadi dia membuktikan matematik. Kalau dalam kelas matematik tadi cikgu kata 2 kali 5 10, kita percaya. Tapi bila pergi kepada sains, pembuktian ataupun amalan, kita mengamal ilmu tadi tu, kita akan dapat yakin. Yakin dengan betul. Masa tu kita yakin dengan sebenar-benar yakin.
Bahawa 2 kali 5 tetap 10. Macam mana orang cakap pun kita tak akan ubah. Itu yang jadi pegangan kita. Itu yang jadi akidah kita. Kalau orang suruh ubah, kita tak akan ubah. Walau dicincang hidup-hidup, kita tak akan ubah bahawa 2 kali 5 adalah 10. Itu maksudnya yakin. Nanti dalam ilmu akidah pun ada. Macam mana nak ilmu, nak amal yakin, nak amal sehingga yakin. Itu baru dia jadi akidah. Itu pegangan kita nanti. Jadi siapa yang mengambil ataupun belajar sains tanpa mempelajari matematik, maka sebenarnya dia tidak memahami ilmu. Masa buat eksperimen, bila cikgu kata berapa, dia kira berapa? 10, dia pun kira 10. Lepas tu kalau kita tanya dia, apa yang 10? Entah, dia pun tak tahu. Okay? Tapi dia boleh menceritakan eksperimen. Dia boleh menceritakan lidi, dia boleh menceritakan 22 cm, 5 kumpulan, semua dia boleh cerita. Cerita tu macam real lah, macam betul je. Itu yang kena hati-hati. Sama ibaratnya orang yang mengambil tasawuf, ilmu nak membersihkan hati, nak membaikkan hati, nak mengeluarkan sifat buruk, tapi tak mengambil ilmu tauhid, maka dia berdusta atas kebaikannya. Kemudian macam mana pergi bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, yang diajar ataupun kita belajar cuma teknik penulisan. Tentang vocab, grammar, bahasa Melayu perkataan ataupun macam mana nak buat ayat, isi tempat kosong. Lepas tu macam mana nak menulis karangan pendek, macam mana nak buat rumusan. Dia tentang kaedah menulis. Jadi macam mana kita nak mudahkan anak-anak kita atau kita sendiri macam mana nak menulis laporan nanti, tulis apa yang kita buat dalam sains. Kerana sains itu cerita. Mula-mula ambil lidi, kemudian patahkan 2, seterusnya bentuk kumpulan. Akhir sekali kesimpulannya bahawa saya mendapati bahawa 2 kali 5 benar-benar 10. Itu je penulisan. Itu je bahasa Melayu. Kaedah macam mana nak menulis, kaedah macam mana nak menyampaikan, kaedah macam mana nak menerangkan sesuatu. Bila pergi kepada Inggeris cuma alih bahasa je. Benih sama. First, second, next, then, finally. Okey, habis cerita. Dia sebenarnya mudah. Kalau kita boleh fahamkan, kita sendiri boleh faham atau kita boleh gunakan benda ni pada anak-anak kita, mudah memahami. Jadi dia tak rasa terbeban dengan setiap subjek yang dia kena belajar. Sekarang ni dia rasa bahawa setiap satu tu benda lain, setiap satu tu benda lain. Ni susah lah, ni senang lah, ni susah lah, ni senang lah. Jadi dia pun pening, dia pun bingung. Jadi bila kita boleh bagi tips ni ataupun analogi ni, dia akan rasa benda tu ringan. Sebab tu kita akan jumpa unit, numbers dekat dalam sains, because it's maths. Okay. Kemudian daripada tu, yang kita nak terangkan ialah dia punya hubungan, relationship setiap ilmu. Maka segala ilmu yang lain tu bukan ilmu, dia pecahan ilmu. Sebab tu dalam kejuruteraan kita akan jumpa mathematics. Lepas tu juga kena belajar sains kejuruteraan, kena belajar fizik. Dia pecahan daripada ilmu. Itu sebenarnya sains. Nak buktikan mathematics. Jadi dalam kejuruteraan mesti menguasai maths. Maths is not about numbers only. Okay, dia tentang process plan, dia tentang understanding, pemahaman. And the most important thing, it's about problem solution. Dalam hidup, dalam kerja, apa yang kita kena buat, selesaikan masalah. Kalau kita bijak, kita ada ilmu, benda akan selesai dengan mudah. Jadi kepada semua, mulai hari ini, fahamkan dulu macam mana teknik belajar. Jadi belajar semua topik, semua mata pelajaran, semua kompetensi unit yang dah diwujudkan oleh pihak-pihak berwajib. Okey, jadi sebenarnya setiap subjek yang diajar tu adalah penting. Nanti kita nak gunakan dia. Jangan kerana kekurangan sedikit, kekurangan pengajar ke peralatan ke kemudahan kat tempat kita ke, jadi kita abaikan benda tu. Tak boleh. Jadi pelajar-pelajar mesti menguasai mathematics dan menguasai semua subjek. Belajar semua subjek. Walaupun kita tak berapa faham, walaupun kita tak apa, tapi asas tu kita dah ada. Nanti bila diceritakan pada tahap 2, tahap 3, tahap 4 dan peringkat seterusnya, disebut tentang perkara tu, kita dah ada sikit asas. Jadi kita boleh tanya dengan lebih lanjut. Okey, jadi ingat tu, jangan skip any subject. Dalam engineering semua benda tu penting.
dan semua benda tu dah disusun oleh pakar-pakar. Okey, sebab tu kita mesti belajar matematik mengikut turutan sampai kepada habis. Maknanya bila kita naik kepada sekolah menengah, kita akan mula belajar algebra. Kita akan mula belajar advanced math, calculus dan sebagainya. Okey, kat situ baru kita nampak lebih jelas macam mana analisis, macam mana proses plan, macam mana perkara yang dulu dan kemudian. Lepas tu macam mana nak menyelesaikan masalah. Problem solution tu benda paling penting. Kita boleh membezakan. Bila kita memahami matematik, kita memahami semua ilmu dan pecahan ilmu tadi, kita boleh membezakan. Kita tahu, kita kenal. Apa dia? Saya bagi contoh. Okey, A dalam bahasa Melayu adakah sama dengan A dalam algebra? Dalam algebra A itu nombor ke huruf? Cuba jawab. Nombor ke huruf? Dia bukan nombor tapi tak lain daripada nombor. Okey, jadi ingat semua pesan saya, ini tips saya ni, saya ulang lagi sekali, dia cuma pendapat peribadi saya. Kalau nak pakai silakan, kalau tak pun tak apa. Okey, terima kasih, kita jumpa lagi dalam video seterusnya.